Dia dibina di atas tempat yang sebenar, kubur rahsia tentera British yang dibina pada tahun 1930 dan siap sepenuhnya 7 tahun selepas tu. Kubur ni dibina dengan menggunakan tenaga banduan-banduan yang ada pada masa tu selama 7 tahun untuk siapkan semuanya. Paling menyentuh hatinya nasib banduan-banduan tu ialah dibunuh. Semuanya sekali dibunuh kerana untuk mengelakkan maklumat-maklumat mengenai kubur tu tersebar kepada pihak musuh. Lepas tahun 1942, tentera Jepun mengambil alih daripada tentera British. Selepas itu dalam 1945, tentera Jepun menyerah kalah dan start pada itulah kubur rahsia tentera British ni dibiar selama 60 tahun sebelum dia dinaikkan taraf untuk menjadi museum kepada orang ramai. Kisah-kisah yang seram pernah berlaku di sini, seperti ada bayangan-bayangan banduan-banduan yang tak ada kepala, macam rintihan-rintihan perempuan yang diseksa. Aku ada tengok dalam YouTube, ada satu YouTuber ni dia buat shoot dekat museum perang ni waktu siang, sebab waktu malam memang tak boleh, museum ni akan tutup. So dia buat shoot masa scene dekat bawah terowong bawah tanah, dia orang masuk. So kat dalam kawasan tu ada kawasan lapang tu, adalah satu alatan-alatan apa-apa dalam tu. So dia orang nampak macam ops lah. Lepas tu dia ada highlightkan bulat kat situ, ops dengan tanda soal. Maksud dia orang tu tak pasti lah itu ops ke apa kan. So ada satu tangga untuk naik sampai kat atas tu. Masa tu hampa kena pasang telinga tu ya. Sebab apa? Okey, korang tengok video ni. Okey, dah sampai atas. Okey, dah sampai atas. Dalam video ni korang akan dengar sesuatu. Korang dengar apa? Aku dengar macam ada bunyi tangisan bayi. Cuma dia slow. Korang kena dengar betul-betul lah. Kalau korang nak dengar sendiri, korang kena datang lah kat museum perang dekat Penang. Kelly Castle ni dibina pada tahun 1905 dan dibina oleh seorang peladang getah yang terkemuka dari Scotland, iaitu William Kelly Smith. Bangunan 3 tingkat ni dibina mengikut seni bina istana dari India, iaitu Mohol Castle. Tukang binaan Kelly Castle ni diimport khas dari Madras. Bangunan ni dibina dengan 14 buah bilik dan satu terowong yang dilengkapi dengan lift yang pertama di Tanah Melayu pada masa itu. Tetapi pembinaannya terhenti hampir dalam 80% siap kerana lift yang dia order tu tak sempat sampai. Kalau pada lah ni, waktu sekarang ni bangunan tu memang tak siap lagi lah, memang dah terbengkalai terus sampai sekarang. So memang jadi tempat tarikan pengunjung untuk mereka nak melawat tempat peninggalan sejarah British yang dulu. Kisah-kisah seram yang pernah berlaku di Kelly Castle ni, yang kuasa yang menyebabkan Kelly Castle ni dia jadi seram kat mata orang, sebab dulu Kelly Castle ni pernah dijajah ataupun digunakan oleh Jepun untuk dijadikan tempat penyiksaan dan membunuh orang. Aku rasa sebab tu kot yang menyebabkan Kelly Castle ni dia jadi seram, sebab apa? Jepun dah guna dia untuk bunuh orang dengan seksa. Satu lagi sebab yang membuatkan Kelly Castle ni jadi seram, anak perempuan Kelly Smith ni dia hilang. Aku tak pasti dia hilang dalam rumah ni ke atau kat mana-mana ke kan, tapi memang anak dia memang hilang, tak jumpa sampai ni memang. Tapi lah ni dah tak ada lah kot anak dia kan, takkan hidup ni berapa tahun ni nak hidup nak. Kat Kelly Castle ni juga ada juga orang pi melawat dengan niat yang lain lah, dari bukan just untuk nak tahu dia punya sejarah saja. Mereka just nak pi sana nak tengok benda-benda yang lain daripada manusia. Itu pun ada orang pi. So contohnya aku boleh kongsi satu cerita ni. Ada satu
kumpulan yang berapa orang tak pasti, tapi dalam tu dia orang pergi buat penggambaran untuk tangkap benda-benda yang mistik dalam tu. Okay, so dalam tu dia orang dah terserempak dengan satu lembaga yang menyerupai seorang lelaki berpakaian lengkap Eropah yang menjenguk mereka dari satu tingkat dalam bangunan kisah tu lah. Satu kisah dia, ada satu grup ni, mereka nak main melawat Kelly Castle ni lah, tapi mereka mungkin first time. Mereka pergi tak kenal dengan time ni pada tutup lah. Dia sampai pukul 5 lebih lah, tapi dia main lepas pukul tu. So ada satu seorang pegawai keselamatan kat situ, dia macam ditahan mereka, kata kita tak boleh masuk sebab dah lepas waktu melawat. Lepas tu okey lah, dia pun guard tu pun dah nak masuk guard house balik. Lepas tu dia pergi tengok, dia berjalan, dia tengok dia tak ada kaki, dia macam melayang pergi kat guard house tu. Reaction dia orang masa tu aku tak pasti kan, tapi kalau hampa jumpa macam tu, hampa rasa hampa reaction hampa macam mana? Pulau Besar merupakan salah satu pulau yang meninggalkan satu mitos dan juga legenda yang boleh dikatakan masih ada lagi sehingga kini. Antaranya Tasik Bunian dan pelbagai lagi. Pulau Besar juga merupakan salah satu medan dakwah yang terbesar di negara kita waktu ketika dahulu lamanya. So makna kata Pulau Besar ni dia dah wujud sekian lama. Banyak juga pelancong dan juga orang-orang luar daripada negeri Melaka yang datang ke Melaka untuk melancong ke sana. Bila kita cakap pasal Pulau Besar ni, tentang legenda dia, tentang mitos dia, maka tak lari dengan kisah-kisah misteri dan juga mistik yang pernah terjadi di sekitar Pulau Besar ni. Apa yang menyeramkan di Pulau Besar ni, antaranya pernah ada satu orang yang aku boleh katakan dekat sini, orang-orang besar lah dekat Melaka ni, pernah ternak lebih kurang 2,000 ekor lembu dekat sekitar Pulau Besar tu, dan misterinya lembu-lembu tersebut mati begitu saja. Mana kata dia mati tanpa sebab. Masyarakat sekeliling mendakwa yang kematian si lembu-lembu ni semua, lembu-lembu tu diternak atas penempatan orang-orang Bunian di sana. Perkara yang sama turut berlaku dekat sana. Aku boleh simpulkan dekat sini ianya misteri. Dia nak bangunkan salah satu resort, dan resort tu hampir siap 90% dekat Pulau Besar tu. Jadi makhluk selain manusia yang kita tak nampak dengan mata kasar ni, yang aku boleh istilahkan dekat sini orang Bunian lah. Berkemungkinan mereka juga rasa apabila resort tu dibina akan berlakunya perkara-perkara yang tidak baik. Jadi disebabkan tu resort yang dibina tersebut terbengkalai sebegitu saja, dan banyak pekerja-pekerja kontraktor turut diganggu semasa projek tu dijalankan. Okey, tempat Bukit Melawati ni dulu dibina pada tahun 1770-an untuk pentadbiran dengan kegunaan ketenteraan. Lepas tu tempat ni Belanda telah mengambil alih, tapi sah. Lepas tu kerajaan Selangor dia dah dia dah tawan Mali dalam masa yang singkat. So kerajaan Belanda dia take over tempat ni sah lah. Lepas tu kerajaan Selangor ni berpindah ke Kelang. So dia tak buat lagi lah dekat Bukit Melawati ni, dia pindah ke tempat lain. Dekat atas Bukit Melawati ni dia ada macam ada poin-poin tempat dia lah, macam rumah pegawai, lepas tu ada makam diraja, kumuk lama. Lepas tu dia ada menara peninjau ataupun orang panggil rumah api. Okay, dan tempat sejarah yang lain lah. Kat sini boleh dikatakan memang penuh dengan peninggalan sejarah. Lepas tu dengan kejadian yang mempunyai sejarah yang tersendiri. Salah satu dia macam kat atas ni dia ditempatkan ada meriam yang dikatakan dan diceritakan oleh masyarakat sekeliling. Dia meletus atau meletup dengan sendirinya sebanyak 2 kali, tapi bukan dalam masa yang sama lah. Maksud dia setahun, lepas tu selang beberapa tahun dia meletup lagi. Dia bukan sekadar ada cerita sejarah atau kejadian sejarah yang berlaku kat sini.
Dia ada juga cerita mistik dan seram yang pernah berlaku kat sini. Dia berlaku bukan benda baru lah, dia sejak dulu lagi, sejak 1930-an pun dah berlaku benda ni. Kisah dia apabila macam pegawai British, pegawai Inggeris yang berkhidmat di sini, dia buat satu parti dekat rumah dia. Lepas tu dia panggil kawan-kawan dia mai. Lepas tu dalam malam tu dia macam ada perabot-perabot kat kawasan tu, dia bergerak dengan sendiri dia. Lampu berkelip-kelip. So masa lampu berkelip-kelip tu, dia nampak macam ada bayangan hitam yang berterbangan di atas siling yang sering mereka tengok dekat area surau, dekat dengan Taman Malawati ni lah. Pekerja-pekerja kat sana selalu nampak dekat surau, dan kadang-kadang mereka yang tertidur dekat surau ni pun pernah diganggu. Aku rasa bukan ganggu, orang yang berjubah putih nak gerak pergi sembahyang sebenarnya. Sebab mereka akan terima gangguan ni bila dah azan. Dekat kawasan, bukan dekat atas bukit tu, tapi dekat jalan yang nak menuju ke atas bukit tu, ada macam pokok besar tu. Orang yang lalu tu, mereka kata kerap jumpa macam kain putih, ataupun orang panggil pocong lah, orang kata pocong yang kerap bertenggek ke atas pokok besar tu, dengan dekat atas tengah-tengah jalan masa mereka tengah lalu. Okey, Sandakan Memorial Park ni dibina di atas kem yang sebenar dan dibuka pada tahun 1999 pada bulan Mac. Tapak ni dibina untuk memperingati tawanan-tawanan yang mati dengan tragis di sini. So tempat ni memang diperbuat untuk kita ingatlah benda ni, ada sejarah yang berlaku kat sini, apa yang pernah berlaku kat sini. So benda-benda tu semua memang mereka ada buat kat sini, so mereka ceritakan balik kat kawasan ni. Pada bulan Julai 1942 sudah ada lebih kurang 1,500 orang tawanan yang ada kat kem ini. Lepas tu dia meningkat menjadi 2,500 pada tahun 1943. Semuanya tawanan askar perang Australia yang dipindahkan dari Singapura ke Sandakan untuk dijadikan buruh paksa membuat lampangan terbang. Kebanyakan semua mati akibat diseksa dan menjadi buruh paksa membuat jalan maut. Jadi apabila kawasan yang menyebabkan seksa, dibunuh, bermain dengan darah ni kan, so kawasan ni menjadi hitam, gelap, membuatkan unsur-unsur mistik, seram ataupun makhluk-makhluk gaib ni dia terpanggil untuk datang ke sini dan menyebabkan suasana dia berubah. Zaman sekarang dia buat benda ni buat baru semua kan, so tapi unsur-unsur mistik dia still ada sampai sekarang. Jadi ada banyak cerita yang pernah berlaku di Sandakan Memorial Park ni. Salah satu dia, ada seorang lelaki ni, dia berjoging dekat taman ni pada waktu petang nak ke maghrib. Kebetulan memang tak ada orang lain pada waktu tu, hanya dia seorang saja. So dia berlari sampai satu selekoh tu, dia ternampak ataupun dia terperasan ada 2 orang yang berpakaian lengkap, uniform askar Jepun, kalau tak silap lah dia cerita tu. Dia nampak 2 orang tu di dalam formation atau kawat ataupun perbarisan tu, yang lebih menyeramkan kedua-duanya tu tanpa kepala, menyebabkan lelaki tu panik dan lari. Keesokan dia terus demam. Sebab yelah, time sekarang ni askar Jepun tu main mana, lagipun dekat taman tu pula kan, dengan kepala tak ada. Lepas tu ada lagi cerita yang hampir sama dengan cerita tadi tu. Dia still jogging. Dia jogging kat situ pada waktu sama juga, petang, hampir maghrib. Apabila dia lalu dekat kawasan macam hutan-hutan sikit, dia rasa macam pelik sebab dia rasa macam dah ke dalam sangat. So apabila dia tengok waktu pun dah hampir maghrib, dia bercadang untuk patah balik. So dalam perjalanan balik tu, dia tengok jalan yang dia lalu tu bukan jalan yang biasa yang dia lalu. Semakin dia jalan, semakin dia nampak macam semakin dia masuk hutan. Dia hampir berpusing di tempat sama sebanyak 2 ke 3 kali dalam hampir 10 minit.
Jadi menyebabkan dia panik. So dia berhenti kat tengah tu. Dia azan. Alhamdulillah dengan bantuan Allah Subhanahu Taala. Selepas tu dia jumpa jalan keluar lah. Penubuhan Muzium Melaka ni bermula pada tahun 1954. Tujuan sebenar Muzium Melaka ni dibina untuk bagi pandangan kepada masyarakat mengenai situasi yang berlaku pada tahun 1400, di mana zaman tu zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, Portugis, Belanda, Inggeris, dan peperangan dunia kedua sampailah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957. Jadi dekat muzium ni juga ada perkara aneh ataupun perkara yang misteri yang jadi kat sini, di mana patung-patung dekat dalam muzium ni bergerak secara sendiri. Maksud aku macam patung ni berada dekat titik point A, tapi dia berubah kedudukan dia pergi ke titik point B. Bagi pengunjung tak perasan, tapi bagi penjaga dekat situ mungkin dia akan perasan. Sebab apa? Patung ni boleh bergerak sendiri. Jadi daripada cerita aku tadi tu, ada kisah yang berlaku di mana pekerja Muzium Melaka melihat penampakan seorang yang memakai dengan berpakaiannya siap bertanjak, bertungguluk dan juga bersongkit. Maksudku lebih tepat macam hanjebat punya pakaian, hantu punya pakaian, raja-raja punya pakaian pada masa tu. So pekerja tu pun dalam masa tu, dengan waktu tengah malam tu, dia nampak ada orang yang pakaian macam tu. Dia pun terus cabut lari. Dan keesokannya bila pekerja ni datang balik, dia nampak patung, salah satu patung panglima dan juga lagi satu patung dekat luar muzium tu seolah-olah menghadap ke arah lautan sambil menunjuk ke arah sungai. Jadi macam yang aku cerita tadi, patung ni boleh bergerak secara sendiri ke? Okay, tempat ni adalah kubu lama yang mereka bina dia dekat atas bukit yang menghadap ke Sungai Sarawak. So function dia adalah macam untuk menghalang atau mencegah daripada kena serangan dari Lanun lah. Kan, yang guna Sungai Sarawak kan untuk serang ataupun masuk tempat mereka. So kubu ni function dia untuk itulah, untuk halang mereka masuk lah daripada Lanun ni, ataupun pirate. Dah lama pun kubu kan. Kubu ni dia punya seni bina dia macam biasa, kalau zaman dulu seni bina dia mesti ikut orang putih punya design lah kan, sebab yang buat ni pun orang putih. So nama orang yang buat Fort Margherita ni adalah Brooke. Okey, nama Margherita tu diambil sepenuh nama isteri dia. Mengikut sejarah, kubu ni juga pernah digunakan pada Perang Dunia Kedua. Mereka menjalankan hukuman bunuh di kubu ini pada Perang Dunia Kedua tu lah. Aku tak pastilah pihak mana guna kan, pihak Inggeris ke pihak Jepun kan. Yang aku difahamkan kat sini mereka pernah jalankan hukuman bunuh pada Perang Dunia Kedua. Di kubu ni juga mereka pernah dijadikan muzium polis pada tahun, kata silap aku, 1971. Okey, sebelum dia transfer ataupun dia serahkan kepada Kerajaan Sarawak. Semasa dia muzium polis pada tahun 71 tu kan, 1971 tu, banyak kisah-kisah ataupun kejadian-kejadian aneh yang berlaku pada ketika itu. Semasa dia jadi muzium polis tu, hari pembukaan dia tu, adalah depa, misalnya orang muzium, orang pergi tengok, budak-budak semua pergi tengok. Lepas tu ada budak ni, dia masuk dalam satu bilik dekat dalam muzium ni, tiba-tiba dengan tak semena-mena, bilik ni macam dia terkunci dengan sendiri dari dalam. So budak tu cuba nak buka, tak boleh. Lepas tu dia macam minta tolong, menyerit 10 minit 15 minit yang tu, sambil menangis budak tu, barulah pintu tu macam terbuka. Sebab yang tu ada orang kat luar lah, duduk ketuk-ketuk kan. Mungkin tak tahulah apa nak jadi, mungkin kebetulan ataupun sebaliknya daripada penduduk sekeliling dan orang yang pernah duduk kat situ ataupun lalu kat situ,
Dia orang pada waktu malam dia pun terdengar macam hantakan kaki seolah-olah macam ada orang kawat kat situ. Sedangkan kat situ tak ada pun function apa-apa kan. Lagipun tengah malam, mana nak ada function orang buat kan. Selain daripada tu, ada juga yang dikongsi sendiri oleh bekas pekerja kat situ, pegawai keselamatan ataupun guard lah. Dia dengar macam ada orang menyerit malam, bunyi macam orang kawat tu, dengan ada juga macam dia nampak orang tengah duduk mengintai dia dari luar. Dia tengah duduk dalam guard house kan. Ada orang intai dia dari luar.